Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, atas muka bumi ini, dua makhluk Tuhan yang tak pernah mandi. Yang pertama adalah kucing, dan yang kedua adalah songkok hitam. Itulah antara benda yang didoktrinkan begitu lama dalam kawan-kawan yang berada dalam PAS satu ketika dahulu, ketika saya masih kecil-kecil dulu. Tuan-tuan, satu ketika dahulu PAS bercakap secara hitam putih. Tuan-tuan kena ingat benda ni. Saya nak cakap dua tajuk ni insya-Allah malam ni. PAS bercakap tentang hitam putih. Yang putih itu PAS, yang hitam itu selain daripada PAS. Siapa yang bersama PAS, maka dia suci. Siapa yang tidak bersama PAS, maka dia adalah iblis. Man kana ma'ana fahuwa qiddis, wa man laysa ma'ana fahuwa iblis. Siapa yang bersama dengan kami, maka dia suci murni, elok. Tapi siapa yang tidak bersama dengan kami, maka dia adalah iblis. Tuan-tuan, kerana doktrin itulah yang menyebabkan begitu lama doktrin yang menyatakan bahawasanya kesucian, yang kebenaran itu dipegang oleh PAS. Sampai satu ketika lahirlah satu pemikiran yang sebenarnya bukan hanya ada di Malaysia, di Kubuk Panjang, di Bukit Lada dan sebagainya, tetapi dia ada di seluruh dunia. Pemikiran yang dipanggil dengan pemikiran takfiri. Apa pemikiran takfiri? Secara umumnya, pemikiran yang mudah meletakkan salah kepada orang lain. Orang lain semua salah, kami semua betul. Pemikiran ini dipanggil sebagai pemikiran takfiri. Dengan perubahan zaman, almarhum Ustaz Fadil bin Muhammad Nur mula mengajak untuk kita menjadi Malaysia. Mari kita menjadi orang Malaysia. Kita menjadi seorang Muslim yang duduk di Malaysia. 1995, 1993, Ustaz Fadil mula bercakap tentang perkara tersebut. Ustaz Fadil mati pada tahun 2002. 20 tahun yang lalu. Teraju ketika itu diambil oleh Ustaz Haji Abdul Hadi Awang. Dan tuan-tuan, dia bermula daripada tahun 2004 apabila dia menyerang orang lain, dan istilah yang digunakan seakan-akan pihak lain itu tidak ada kelayakan untuk berada di sini. Kalau kita sebut secara teori politiknya, politik yang seumpama ini orang panggil politik ideologi, ataupun politik yang seumpama ini kita panggil dengan politik identiti. Orang yang memperjuangkan politik identiti, dia akan mengajak semua orang untuk menjadi dia. Semua orang untuk menjadi dia. Siapa yang nak jadi baik? Tok Dek, kalau kata zaman kawan dengan PAS, dua tahun PAS kan, mereka kata, Alhamdulillah, Tok Dek telah dapat hidayah. Kak Su pun dah keluar daripada zaman jahiliyah. Pasal apa? Pasal politik identiti ini, dia akan mengajak orang semua kena jadi dia. Dia tak boleh berbeza daripada dia. Dia kena jadi dia. Dan politik ini, tuan-tuan, di seluruh dunia, dia makin menjunang. Bukan atas nama politik identiti Islam, tapi politik identiti atas bentuk apapun. Berwajah bangsa, berwajah agama, berwajah pahaman dan sebagainya, semua sudah merudum. Dan Alhamdulillah, rupanya titik pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu, setelah negara kita merdeka lebih 60 tahun, setelah kita mencari identiti sebagai orang Malaysia, setelah kita bercakap dan kita dikotak-kotakkan, kamu identiti kamu adalah Islamis. Orang yang Islamis ini dia panggil ekstrim kanan, semuanya berada bersama dengan. Ada orang yang ekstrim kiri mungkin sama dengan Barisan Nasional satu ketika. Akhirnya orang yang nak duduk di tengah-tengah, kita sebagai Muslim, kita sebagai orang Malaysia, kita sebagai orang Melayu, yang akhirnya menyatukan kita adalah identiti kad kita sebagai orang Malaysia. Identiti kita bukan sebagai Muslim, identiti kita bukan sebagai Melayu, identiti kita yang paling besar, kita adalah orang Malaysia. Orang Malaysia yang baik akan menjadi Muslim yang baik. Orang Malaysia yang baik akan menjadi Muslim, akan menjadi Melayu yang baik. Kerana orang Malaysia yang baik itu adalah orang yang bergerak di atas sunnatullah ataupun ketentuan alam ini. Tuan-tuan, ketentuan alam ataupun bahasa agama dia panggil sunnatullah. Sunnatullah tak boleh berubah, tuan-tuan. Sunnatullah, orang yang dapat ilmu dengan usaha dia,
Dia tak kira dia orang asli, dia tak kira orang lancuk mana, dia tak kira dia orang kampung mana, dia tak kira Cina, Melayu, India ataupun siapa pun dia. Kalau dia buat sesuatu mengikut sunnatullah, Allah akan berikan kejayaan kepadanya. Tuan-tuan, ada orang buat pertanian, ada orang buat bendang dalam 2 anak bukit. Sebelah menyebelah di antara bendang dia orang Islam dengan bendang orang Cina. Orang Islam ni tuan-tuan bangun pagi sembahyang subuh. Bangun pagi sembahyang subuh, lepas subuh baca surah Waqiah. Dia buat. Sebagai seorang Muslim yang baik, dia buat. Tetapi dalam masa yang sama dia akan hanya turun ke bendang pada waktu petang tu pun hujung-hujung petang. Dia tak peduli tentang ayak di bendang, dia tak cerita tentang racun, dia tak cerita tentang kualiti tanah, itu semua tak penting. Yang penting adalah Allah Ta'ala punya redha yang kita nak. Kawan ni yang bukan Islam, bangun pukul 5 pagi. Dia ikut sunnatullah, perlu makan dia makan. Dia pun turun seawal pagi ke bendang. Perlu ayak dia masuk ayak, perlu baja dia tabung baja, perlu racun dia bubuh racun. Dan bila mai keputusan dia, kawan ni dapat bertantan, kawan ni tak dapat apa, padi dia jadi padi angin. Salah agama, salah bangsa, ataupun salah apa? Salahnya kerana mereka tidak hidup dengan hukum tabiat. Tuan-tuan, politik identiti rupanya Allah Ta'ala nak takdirkan untuk kita hentikan, tamatkan politik identiti melalui pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu. Lepas pilihan raya umum, tak ada siapa boleh tubuh kerajaan. Akhirnya, Malaysia, kita tubuh sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Perpaduan. Dan inilah, secara namanya, kita panggil sebagai politik kolaborasi. Apa yang bilang? Politik kerjasama. Kita berkolaborasi antara semua kita, semua pihak. Daripada Barisan Nasional, daripada PH, daripada parti-parti, GPS, GRS dan sebagainya. Kita hibur. Dan semua yang menyatukan kita adalah kita semua orang Malaysia, negara Malaysia perlu dipertahankan, negara Malaysia perlu dimartabatkan, dan negara Malaysia perlu dimajukan secara bersama oleh orang Malaysia, anak Malaysia yang lahir di bumi ini. Selama mana bumi ini masih ada, kita akan terus berbakti untuk negara ini. Politik kolaborasi ini tuan-tuan, saya nak simpulkan dengan menyebut 2 benda kita kena jaga. Dalam politik kerjasama, politik kolaborasi, kita berada bersama-sama. Tuan-tuan, jangan siapa pun paksa orang lain jadi kita. Kita berkawan dengan orang UMNO, kita tak perlu jadi UMNO. Kita tak perlu ajak orang UMNO untuk jadi macam kita. Tak perlu. Tak perlu. Kita tidak ada seragam. Kita tidak ada seragam. Oh, kalau nak kawan dengan kami, bahasanya kena anak hantar. Tidak. Hang nak pakai anak abang pakai. Kalau nak berkawan dengan kami, baju mesti baju rehan. Tidak. Jangan siapa-siapa duk seragamkan. Kita berikan hang dengan hang, kami dengan kami. Yang keduanya tuan-tuan, kaedah untuk hidup. Dan politik ini akan terus semarak ke depan. Tuan-tuan, dalam bahasa Arabnya dia sebut macam ni. Al-amru idza daqat tas'a wa idza tas'a daqat. Orang-orang yang mengaji undang-undang syariah ni akan sampai salah satu daripada kaedah 40. Yang saya terjemah begini. Tuan-tuan, dalam bekerjasama, dalam berkolaborasi, tuan-tuan, pastikan kita perlu terbuka, tetapi jangan luas sangat. Kita perlu katup, tapi jangan rapat sangat. Setiap pergerakan kita kena terbuka, tapi jangan terbuka sampai luas-luasnya. Kita juga kena ada ketikanya katup, tapi ketika kita katup, jangan rapat sangat. Kerana kita tahu kita sedang bekerjasama dengan perbezaan. Bang Mat dengan Tok Dek sudah tentu cara fikirnya menangani isu semasa di hadapan kita sudah tentu fikirnya berbeza. Kalau sama Bang Mat ahli UMNO nombor 130639, Dr. Datuk Dek 638. Kalau sama. Tak samalah. Seorang pergi jadi masuk PAS, seorang pergi jadi masuk UMNO. Lepas tu ni keluar daripada PAS. Saya ajak Bang Mat ajak saya keluar PAS, saya pun keluar PAS. Tuan-tuan, politik kolaborasi mengajar kepada kita jangan paksa untuk kita seragam. Raihkan semua perbezaan. Jadi kamu,
kita jadi kita. Tetapi ada satu benda dalam politik kolaborasi, kita ada satu kepentingan bersama untuk berdepan dengan Menteri Besar Lok Lak Sanusi Maknok dan juga dengan satu pemikiran gelombang ekstrim. Sanusi kemarin dia pergi kata, rupanya ekstrim tu dia tuduh kat kita. Dia kata lah ni ekstremis cukup ramai dan ekstremis tu dia tuduh kita. Hang wang suruh dia ni. Dia pergi ke Selangor kemarin tuan-tuan, tahun 2023. Dia masih duk cakap tentang tajuk apa? Selangor untuk Selangor. Selangor untuk orang-orang negeri Selangor. Habis semua ucapan dia, mereka bagi tahu kat dia, Tok Seri, ahli Badan Perhubungan, ahli Dewan Harian PAS Selangor, daripada 13 orang, 9 orang bukan orang Selangor. Dan termasuk Dr. Halimah. Dr. Halimah kata, saya orang Sarawak, macam mana? Nak macam ni, nak jadi esko sekali lagi? Apa punya Lok Lak punya Menteri Besar? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.